Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi kita ke pembelajaran pada hari ini bagi mata pelajaran sains tahun 1 bersama Cikgu Husna. Jadi untuk hari ini tajuk pembelajaran kita berkenaan dengan tumbuhan. Okey, untuk permulaan kita tengok standard pembelajaran pada hari ini 6.1.1 membanding dan membezakan bahagian pada tumbuhan iaitu dari segi daun iaitu jenis daun, bunga, sama ada berbunga ataupun tidak berbunga, batang, berkayu ataupun tidak berkayu dan yang terakhir akar iaitu akar tunjang dan juga akar serabut. Okey, seterusnya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membanding dan membezakan bahagian pada tumbuhan iaitu daun, jenis daun, bunga, berbunga ataupun tidak berbunga, batang, berkayu ataupun tidak berkayu dan yang terakhir akar, sama ada akar tunjang ataupun akar serabut. Jadi di mana di hujung pembelajaran nanti diharapkan kamu semua dapat membanding dan membezakan bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Okey. Seterusnya, kita tengok beberapa bahagian tumbuhan yang telah kita ketahui sebelum ini ataupun kita sudah sedia maklum. Cikgu rasa kamu semua pun tahu. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, ini pokok bunga raya. Dan di sebelah ni pokok jagung. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, pokok bunga raya mempunyai bunga. Okey, seterusnya pokok bunga raya juga mempunyai daun. Pokok bunga raya mempunyai batang. Dan yang terakhir, pokok bunga raya mempunyai akar. Jadi yang ni ciri-ciri bahagian ataupun bahagian tumbuhan bagi pokok bunga raya. Sekarang kita nak tengok bahagian tumbuhan iaitu pada pokok jagung. Jadi kita tengok ada tak persamaan ataupun perbezaan antara bahagian tumbuhan pada pokok bunga raya dan juga pada pokok jagung. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, murid-murid yang atas ni tengok tangan ni. Yang ni kita panggil apa untuk pokok jagung? Okey, bagus. Bunga. Seterusnya yang ini. Okey, good. Daun. Okey, bagus. Batang. Dan yang terakhir, akar. Tetapi, kamu dapat lihat tak ada perbezaan antara bahagian tumbuhan pada pokok bunga raya dan juga pada pokok jagung? Apa yang kamu dapat lihat perbezaan di sini? Ya, bagus. Tepat sekali. Pokok jagung mempunyai buah. Jadi, setiap bahagian tumbuhan ada yang mempunyai persamaan dan ada juga yang mempunyai perbezaan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Kita tengok. Okey, yang ni pokok bunga raya dan juga pokok jagung. Seterusnya, seperti yang kita tengok tadi, ciri bahagian tumbuhan yang berbeza. Macam yang kita dah bincang tadi, terdapat perbezaan antara pokok bunga raya dan juga pokok jagung. Iaitu, kalau daripada kedua-dua tumbuhan ni, kedua-dua pokok ni, terdapat persamaan dari segi bunga. Kedua-dua tumbuhan mempunyai bunga. Kedua-dua tumbuhan mempunyai daun. Kedua-dua tumbuhan mempunyai batang dan kedua-dua tumbuhan mempunyai akar. Jadi yang ini merupakan empat ciri utama bahagian tumbuhan yang berbeza. Jadi yang ini 4 ciri yang perlu kamu ingat dan kamu tahu yang mempunyai perbezaan antara tumbuhan.
Okay, jadi kita akan tengok satu persatu daripada bunga, kemudian daun, batang dan seterusnya akar. Okay, sekarang kita tengok pokok bunga raya dan juga yang ni pokok apa ni? Ya, yang ni pokok aloe vera. Ataupun lebih kurang macam pokok lidah buaya. Okey, kita tengok. Pokok bunga raya mempunyai. Okay, kita tengok sini. Pokok bunga raya mempunyai apa? Okey, bagus. Pokok bunga raya mempunyai bunga. Okey. Berbunga. Manakala kita tengok pokok aloe vera tidak berbunga. Kalau kamu tengok daripada gambar ni, pokok aloe vera tidak mempunyai bunga. Okey, yang ni dari segi bunga. Kita tengok perbezaan tumbuhan ataupun pokok dari segi bunga dan tidak berbunga. Okey, seterusnya kita tengok contoh-contoh lain pokok yang berbunga. Okey, pokok apa yang berbunga? Pokok bunga matahari. Okey, seterusnya pokok orkid, bunga ros dan yang terakhir bunga tulip. Yang ni semua tumbuhan ataupun pokok yang mempunyai bunga ataupun berbunga. Okey, seterusnya kita tengok contoh tumbuhan yang tidak berbunga, paku pakis, cendawan dan juga pokok pandan. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Tadi kita tengok perbezaan antara bunga dan tidak berbunga. Sekarang kita tengok dari segi daun. Okey, yang ni merupakan daun bagi pokok bunga raya. Okey, tengok betul-betul gambar ni. Yang ni merupakan daun bagi pokok bunga raya. Iaitu urat daun jejala. Okey, daun bagi pokok bunga raya mempunyai urat daun jejala. Okey, sekarang kita tengok pokok jagung pula. Daun dia macam ni. Okey, daun pokok jagung macam ni. Tak sama macam pokok bunga raya. Yang mana daun ni dikenali sebagai urat daun selari. Okey, kamu tengok betul-betul perbezaan. Okey. Terus yang ni dalam bulatan ni merupakan urat daun jejala. Kalau kamu tengok betul-betul daun ni, daun pokok bunga raya ni mempunyai jejala. Okey, di belakang dia mempunyai bentuk macam jejala, kamu boleh cari nanti. Bila-bila nanti kalau kamu ada pergi ke mana-mana, kamu boleh tengok pokok bunga raya. Dan pokok bunga raya yang mempunyai daun jejala ataupun mana-mana pokok yang mempunyai daun jejala, dia berbentuk pendek. Kalau kamu tengok kecil dan pendek je daun yang berurat jejala ni. Berbanding dengan urat daun selari, dia panjang. Panjang dan garisan dia semua lurus. Lurus ke bawah. Lurus. Kalau macam urat daun jejala ni kita tak nampak dia ada lurus ke bawah. Kalau urat daun selari dia semua lurus ke bawah. Jadi yang tu perbezaan antara urat daun jejala dan urat daun selari. Okay. Seterusnya kita tengok contoh-contoh tumbuhan ataupun pokok yang mempunyai urat daun jejala. Pokok bunga ros, pokok betik, pokok bendi dan pokok bunga matahari. Okay, dan terdapat pelbagai tumbuhan lagi. Yang ni sebahagian saja, beberapa saja contoh yang cikgu bagi. Lepas ni kalau bila-bila kamu ada keluar lepas COVID ni, kamu boleh bersiar-siar di taman ke ataupun di rumah kamu ada pokok-pokok ni, kamu boleh cuba tengok jenis daun dia macam mana. Kemudian kamu boleh buat perbezaan. Seterusnya kita dapat tengok contoh bagi urat daun selari. Okey. Pokok bunga tulip, pokok pandan, pokok bawang. Bawang merah tu yang kita guna untuk masak tu, cuba kamu tengok daun dia macam mana. Daun berurat selari. Dan yang terakhir pokok kelapa. Pokok kelapa ni cikgu rasa kebanyakan daripada kamu tahu. Kamu boleh tengok daun dia
berurat daun selari, di mana semua garisan dia garisan lurus memanjang ke bawah. Okey. Seterusnya, kita tengok perbezaan dari segi batang. Okey, pokok bunga raya mempunyai bentuk batang macam ni. Batang macam ni. Yang ni kita sebut batang berkayu. Manakala pokok jagung, bentuk batang dia macam ni. Bukan bentuk berkayu. Jadi, batang tidak berkayu bagi pokok jagung. Kalau batang berkayu, dia macam ni. Bentuk coklat keras macam ni. Yang ni kita panggil batang berkayu. Kalau macam pokok jagung ni, batang dia lembut dan tak keras. Jadi, batang tidak berkayu. Okey, kita tengok beberapa contoh pokok ataupun tumbuhan yang mempunyai batang berkayu. Pokok rambutan, pokok mangga dan pokok durian. Jadi yang ni antara tumbuh-tumbuhan ataupun pokok yang mempunyai batang berkayu. Sekarang kita tengok batang tidak berkayu. Pokok bunga teratai. Yang ni pokok tebu. Pokok pisang dan pokok betik. Okey, jadi yang ni contoh-contoh tumbuhan ataupun pokok yang tidak berkayu. Seterusnya kita tengok lagi. Tadi kita dah tengok berbunga, tidak berbunga, urat daun selari, urat daun jejala, batang berkayu, batang tidak berkayu, dan yang terakhir kita nak tengok perbezaan dari segi akar antara kedua-dua pokok ni. Okey, yang ni merupakan akar bagi pokok bunga raya. Yang ni kita panggil akar tunjang. Manakala bagi pokok jagung, ni bentuk akar dia. Yang ni kita sebut akar serabut. Kalau akar serabut ni, kalau kamu dapat lihat, akar dia macam berselerak. Macam bentuk, lebih kurang macam bentuk rambut kita. Dia berserabut. Manakala akar tunjang ni, dia jarak-jarak dan memanjang ke bawah. Yang ni perbezaan dia. Okay, seterusnya, kita tengok contoh-contoh tumbuhan ataupun pokok yang mempunyai akar tunjang. Pokok bunga matahari, pokok orkid dan yang terakhir pokok bendi. Cuba kamu tengok akar tunjang. Dia memanjang ke bawah. Yang ni memanjang ke bawah. Dia jarak-jarak dan memanjang ke bawah. Ini contoh tumbuhan bagi akar tunjang. Sekarang kita tengok contoh tumbuhan bagi akar serabut. Yang ni akar serabut, pokok bawang nampak. Dia macam rambut. Dia berselerak ataupun berambut lah kita cakap. Macam ni. Pokok bawang, pokok kucai dan yang ni pokok kelapa. Pokok kelapa pun sama juga macam ni. Dan yang terakhir, pokok pisang. Jadi, kamu dapat buat perbezaan. Cikgu harap kamu dapat buat perbezaan antara tumbuhan ataupun pokok yang mempunyai akar serabut dan akar tunjang. Okay, jadi rumusan ataupun kesimpulan untuk keseluruhan apa yang kita belajar pagi ini adalah tentang ciri yang terdapat pada bahagian tumbuhan yang berbeza. Yang mana kita tahu setiap tumbuhan ataupun pokok terdapat persamaan dan juga terdapat perbezaan. Jadi 4 ciri bahagian utama yang kita belajar sebentar tadi adalah bunga, di mana ada tumbuhan yang berbunga ataupun tidak berbunga. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, daun, di mana terdapat daun yang berurat selari ataupun berurat jejala. Ciri yang ketiga, batang, terdapat tumbuhan yang mempunyai batang berkayu dan juga ada tumbuhan yang tidak berkayu. Dan ciri yang keempat, iaitu yang terakhir, ciri bahagian akar, di mana terdapat
tumbuhan ataupun pokok yang mempunyai akar tunjang ataupun akar serabut. Jadi, rumusan untuk pembelajaran hari ini terdapat empat ciri utama bahagian tumbuhan yang perlu kamu tahu dan perlu kamu ingat, di mana mempunyai perbezaan. Perbezaan dia yang kita belajar tadilah, ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga dan seterusnya. Jadi yang ni yang perlu kamu ingat, rumusan ni yang perlu kamu ingat dan kamu perlu tahu. Okey, jadi seterusnya, okey, sebelum tamat sesi pembelajaran hari ini, kita akan ke sesi soal jawab ataupun kuis. Sebelum cikgu bagi tugasan kepada kamu untuk disiapkan. Okey, jadi yang itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran seterusnya, dan sekiranya terdapat persoalan ataupun pertanyaan, kamu boleh mesej cikgu pada bila-bila masa sahaja. Okey, jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.